Pertama saya nak sebut tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi, saya pernah sebut banyak ketika saya jadi mufti. Saya pernah tulis artikel yang saya rasa antara yang besar mendapat sambutan, iaitu agama bukan candu masyarakat. Dan saya nakalkan tentang kisah Al-Imam An-Nawawi ini kerana ini sangat penting. Pendirian para ulama. Karena ulama ni, bila orang bagi mikrofonnya, ni orang nak buat macam ni tak? Oh, kalau macam tu bolehlah, tak ada pula dalam Quran kata haram. Dia tidak fikir tentang struktur masyarakat, tentang social background masyarakat, tentang persekitaran masyarakat yang boleh memberikan implikasi kepada hukum. Dia hanya fikir hukum secara literal kadang-kadang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila Al-Malik Zahir pada zamannya memaksa para ulama untuk memberikan fatwa, harus bagi pemerintah, ni harus Melayu bukan harus Indonesia, harus bagi pemerintah untuk mengambil cukai tambahan daripada rakyat, kerana kerajaan sedang menghadapi peperangan salib. Dan peperangan salib itu adalah peperangan antara kerajaan Islam dan pihak Kristian, yang kuasa Kristian yang cuba masuk untuk memerangi kerajaan. Ini ada saya political struggle dalam sepanjang sejarah. Saya tahu ada wartawan, nanti kalau tak clear boleh tanya saya. Ini pertarungan antara golongan politik dan umat Islam mempertahankan wilayah mereka. Al-Malik Zahir meminta para ulama supaya bagi fatwa bahawa saya boleh mereka kerajaan ambil cukai tambahan. Ramai ulama bagi fatwa, tetapi Al-Imam An-Nawawi dia tak bagi. Dan ramai orang kata, nasihat Al-Malik Zahir kata, kalau macam mana fatwa orang lain bagi pun, kalau seorang ni tak bagi, dia tak jadi. Sebab dia ni punya kata nanti akan mempengaruhi orang ramai. Maka apabila Al-Malik Zahir tanya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi enggan tulis surat sokongan kepada raja. Dan apabila ditanya mengapa beliau enggan menyokong, Imam Nawawi sebut, saya baca teks yang saya telah terjemahkan daripada bahasa Arab. Setahu saya engkau dahulunya seorang hamba. Ni Imam Malik. Ni kerajaan Imam Malik ni dulu memang orang kulit hitam, hamba, tidak mempunyai harta. Imam Malik ni kemudian mereka jadi kerajaan. Kemudian Allah memberikan kurniaan kepadamu, lalu dia angkat engkau menjadi seorang raja. Aku dengar engkau memiliki 1000 hamba lelaki yang setiap mereka memiliki tali pinggang daripada emas. Engkau juga ada memiliki 200 hamba perempuan dan setiap mereka memiliki sebekas perhiasan. Jika engkau belanjakan itu semua, sehingga hamba-hamba lelakimu hanya memakai tali pinggang kain dan hamba-hamba perempuanmu hanya memakai baju tangan. Nawawi melihat kepada keseluruhan masyarakat. Kau minta benda ni, tiba-tiba kau boleh buat istana harganya 1 bilion. Maka ini tak seimbang. Kau minta benda ni pada rakyat, rakyat kena berkorban. Tiba-tiba kau buat kekayaan yang hebat yang menggunakan hasil negara. Betul di sudut kau kena kepada rakyat, tapi jika dilihat secara holistik, benda itu tak betul. Dan ulama mestilah mempunyai kecerdasan, mengetahui isu semasa, mengetahui apa yang dimaksudkan dengan social justice sebelum memperkatakan soal memotong tangan pencuri. Soal keadilan sosial yang merupakan the essence of Islamic political thought, the very meaning of Islamic political thought, perkara yang asas, yang perkara yang merupakan zat asli kepada pemikiran politik di dalam Islam. Dan akhirnya saya akan tutup dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Apabila dia hadir bersama dengan ulama Damsyik, pergi berjumpa dengan Raja Tatar yang bernama Qazan. Raja Tatar ni, Qazan ni, dia menganut Islam. Kemudian dia dakwa dia menganut Islam, dia lakukan penyelewengan kepada harta Islam, dan kemudian
dia masuk, dan ramai ulama yang dipanggil, dan Ibn Taymiyah juga dipanggil. Ghazali asalnya bangsa Tatar. Bangsa Tatar. Tatar ni bangsa apa? Mongol. Jadi Mongol orang Malaysia ramai. Mongolia. Tahu Mongolia. Kita kena tahu banyak benda dalam dunia ni. Dia kata, Ibn Taymiyah rahimahullah kata kepada penterjemah, kerana Ghazali dia tak faham bahasa Arab. Ibn Taymiyah cakap dia, beritahu Ghazali, engkau mendakwa engkau seorang Muslim. Aku mendengar bersama engkau ramai ulama. Habis mengapa engkau memerangi negeri kami? Bapa dan datuk engkau hulaku dahulu adalah kafir, tetapi mereka tidak menyerahkan negeri kami. Sebaliknya, tidak menyerang negeri kami. Sebaliknya membuat perjanjian. Adapun engkau berjanji tetapi mungkir, berkata tetapi tidak tunaikan. Kemudian berlangsung dialog antara Ibn Taymiyah dengan Raja Tatar ini. Kemudian Raja Tatar ni dah majlis raja jemput Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah untuk makan. Dah ulama-ulama lain semua nak makan dah. Dah masa dialog dah habis, kena makan. Ibn Taymiyah enggan makan. Dan Ibn Taymiyah, Raja Tatar tanya, mengapa engkau tak mau makan? Orang lain semua makan. Ibn Taymiyah menyatakan, bagaimana aku hendak makan? Kesemua ini adalah hasil rampasanmu ke atas harta orang ramai. Kamu pula memasak dengan menggunakan kayu dan pokok yang dipotong. Pokok-pokok itu milik orang ramai. Raja Ghazali minta, kalau macam tu hang tak mau makan, hang tolong berdoa. Ulama ni dulu lagi, peranan tu utama paling tinggi dia suruh doa je. Dah syahadat tanya. Di kolam renang pun doa juga. Kata Ibn Taymiyah, ya Allah, jika hamba-Mu ini seorang yang mulia, berperang untuk meninggikan kalimahmu, maka bantulah dia, kuatkan kerajaannya. Namun jika dia berperang untuk menunjuk-nunjuk, untuk mengangkat dirinya dan menghina Islam, maka ambillah tindakan kepadanya. Maka ulama-ulama yang makan dengan Raja Tatar tengok Ibn Taymiyah, dan mereka pun meluat ke dia pas duduk tengkap dengan Raja. Mereka pun angkat jubah mereka. Ibn Taymiyah tanya, kenapa kamu mengangkat jubah kamu? Kata mereka, kami bimbang kalau dia pancung kepala kau, nanti darah merecit jubah kami yang bersih. Dia hanya fikir tentang jubah dia. Dia tidak fikir tentang umat. Kita perlukan ulama yang dapat bangkit dengan ketegasannya, menyatakan yang benar kepada semua pihak. Kita perlukan ulama yang bersuara untuk kitab dan sunnah, tetapi bukan ulama yang jumud, melihat dunia dengan pemandangan yang luas dan kemudian mengetahui maqasidus syara', tujuan syara', apakah yang ada di teks. Bukan hanya memahami teks, tetapi memahami konteks. Bukan saja memahami sesuatu secara literal, tetapi memahami the wisdom behind the text. Apa yang Allah kendaki di sebalik teks agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati majlis ini. Minta maaf, saya baru turun daripada KL tadi dan tidak teratur dan tak ada teks yang untuk cakap, dan ini yang terlintas dalam pemikiran saya. Terima kasih banyak kepada kerajaan negeri ini, kepada yang Muhammad Datuk Dr. Mansur di atas usaha yang gigih ini. Mudah-mudahan Allah berkati para ulama, Allah berkati juga kerajaan dan mengikut nasihat para ulama, dan mudah-mudahan negeri ini akan berjalan dengan cara yang baik dan semua negeri umat Islam berjalan dengan cara yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.